Lueh ni. Dia pending lambat. Cahaya betul muka aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa ja'al kadzalika li ahbabi abadan ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu 'alaina hatta taruddahu ilaina wa tahtiyajina ilaihi arhamar rahimin. Allahumma arzuqna 'ilman na'rifu bihi kaifa nunajika ya rahman ya rabbal alamin. Amin amin Allahumma amin amin. Amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan puan-puan semua yang sedang bersama dengan Kubak Center dalam kapsul 15 minit Asmaul Husna. Dan saya juga menjawab salam daripada semua yang telah memberi salam di bahagian komen. Puan dengan lafaz dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh daripada Puan Siti Mahawa dan Puan Elvira, Puan Siti Hajar dan semua yang sedang menonton. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyebutkan salah satu daripada nama-nama Allah Asmaul Husna, iaitu daripada nama yang ke-17, yakni nama Al-Wahhab Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh. Al-Wahhab walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ayat surah Al-A'raf ayat 180 yang bermaksud bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada nama-namanya yang mulia, maka berdoalah dengan nama tersebut, berinteraksilah dengan nama tersebut. Jadi nama hari ini yang akan kita kongsikan, kita cuba fahamkan adalah Al-Wahhab. Dalam sebahagian terjemahan, Al-Wahhab bermaksud yang maha memberi. Al-Wahhab maksud yang maha memberi. Al-Wahhab itu daripada kalau dalam bahasa Arabnya daripada sirah mubalaghah. Ini perkataan yang merujuk kepada makna bersangatan. Bersangatan maksudnya banyak. Banyak. Jadi Al-Wahhab tu banyaknya apa? Al-Wahhab tu banyaknya maksudnya banyak memberi. Al-Wahhab daripada wahib. Wahib tu perkataan yang merujuk daripada makna al-wahbu. Al-wahbu tu maksudnya pemberian. Wahib itu maksudnya yang memberi. Al-Wahhab itu maksudnya yang banyak memberi. Yang banyak memberi. Kalau tengok kisah cerita apa? Tiga Abdul tu kan? Abdul Wahhab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Ketiga-tiga nama Wahhab, Wahib dan Wahub itu ada lafaz, ada dalam bahasa Arab. Jadi wahib itu yang memberi, al-wahhab itu yang maksudnya yang banyak memberi. Dari sudut maksud al-wahhab, apabila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Ulama menyebutkan huwa jazilul ata' wan nawal. Dialah yang banyak memberi, banyak memberi dan memberi pemberian dan banyak membuat orang menikmati pemberian. Nah, itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi pemberian dan membuatkan orang lain menikmati pemberian tersebut, makhluknya. Kathirul man wal ifdal. Kathirul manni wal ifdal. Dia banyak memberi kurniaan dan kelebihan kepada hambanya. Azimul lutfi wal iqbal. Yang maha agung, besar pemberian, kelembutannya dan penerimaannya. Itu Al-Wahhab. Yu'ti min ghairi su'al wa qabla su'al. Allah Ta'ala itu memberi sebelum sempat untuk diminta. Maksudnya orang belum manusia ni menikmati pemberian daripada Allah, sebelum minta lagi Allah Ta'ala telah memberi. Dan tanpa meminta pun Allah tetap memberi. Subhanallah, tu kalau kita muhasabah dalam kehidupan tu, banyak benda yang kita dapat nikmati dalam kehidupan daripada perkara-perkara yang kita tak minta ataupun kita lupa minta, kan. Contohnya orang kebanyakannya nak duit, kan. Jadi selalu minta duit kan. Ya Allah, beri saya harta, beri saya duit. Tapi lupa pula nak minta. Allah Ta'ala kekalkan asbab cari duit tu. Seperti tangan tu, lupa nak minta. Ya Allah, kekalkan nikmat tangan, kekalkan nikmat mata ni, kekalkan nikmat tubuh badan ni. Lupa nak minta. Tapi Allah Ta'ala memberi, terus memberi kita. Kebanyakannya begitulah. Ada orang dapat satu, banyaklah dapat dalam kehidupan itu pemberian-pemberian yang tanpa dia meminta, Allah Ta'ala memberi. Subhanallah. Kemudian wala yaqta' nawalhu 'anil 'abdi bihal. Dan Allah Ta'ala dalam menzahirkan makna Al-Wahhab itu tidaklah memutuskan nikmatnya dengan tiba-tiba. Kan? Tak ada diputuskan dengan nikmatnya dengan tiba-tiba. Yang Allah Ta'ala lakukan adalah dengan menariknya. Kalau Allah Ta'ala nak ambil sesuatu daripada kita, Allah Ta'ala ambil secara perlahan. Yang mana kita menyedari kehilangan tu setelah hilang sepenuhnya. Tapi masa sikit tu tak perasan, kan. Contohnya nikmat masa, kan. Nikmat masa tu setelah banyak hilang baru kita perasan. Tapi waktu dia hilang sikit tu tak perasan. Itu cara Allah Ta'ala mengambil nikmat tersebut. Kan. Kemudian Allah Ta'ala ini kalau memberi tanpa inginkan pulangan. Itu maksud Al-Wahhab. Itulah maksud terbesarnya Al-Wahhab, kata para ulama yang merujuk pada nama Al-Wahhab ini. Kalau dia memberinya tanpa mengharapkan apa-apa pun pulangan. Memang dia memberi kerana dia memberi. Dia memberi bukan kerana inginkan ganjaran, bukan inginkan pujian, bukan kerana takutkan hukuman. Dia memberi kerana ingin memberi. Itu maksud Al-Wahhab. Dalam satu kisahnya ulama, riwayat menyebutkan Nabi Musa AS dalam munajat diberi peluang kepada Allah, daripada Allah, oleh Allah Ta'ala untuk dinampakkan kelebihan satu umat, yakni umat Nabi Muhammad. Kelebihan umat Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa AS, aku memberikan mereka sebelum mereka meminta dan aku ampunkan mereka sebelum mereka meminta ampun. Maksudnya Allah Ta'ala menzahirkan sifat Al-Wahhabnya kepada umat Nabi Muhammad tu dengan penzahiran yang sangat besar. Alhamdulillah, kita daripada umat Nabi Muhammad. Kemudian dalam memaknakan makna Al-Wahhab ini, kata para ulama, hanya yang memberi, yang banyak memberi, itu kalau di kalangan manusia, yang banyak memberi baru digelar dengan Al-Wahhab, dengan nama Wahhab. Maksudnya kalau manusia itu banyak memberi, maka manusia itu boleh digelarkan dengan Wahhab. Tapi dia tidak layak digelarkan dengan hakikat makna Wahhab itu, kerana Wahhab itu memberi tanpa inginkan pulangan. Adapun manusia ini kalau dia memberi inginkan pulangan. Sekurang-kurangnya adalah penghargaan dari sudut ucapan, kalau pun tak dapat penghargaan dari sudut kebendaan. Kalau dia memberi hadiah yang dia harapkan, kalau tak dapat pulangan hadiah pun dapatlah ucapan terima kasih. Itu daripada manusia. Maka sebenarnya manusia itu kalau dinisbahkan Wahhab pada dia, yang memberi itu sekadar pemberian kiasan sajalah, kias. Dia tak layak pun untuk dapat gelaran Wahhab itu, kerana Wahhab ni memberi tanpa inginkan pulangan.
Kan? Itu dari sudut menisbahkan makna lah kepada manusia. Kemudian disebutkan orang yang manusia ni kalau memberi yang mengharapkan pulangan itu dinamakan muta'amil. Muta'amil. Dia memberi kemudian diharapkan pulangan, itu namanya muta'amil, yang bermuamalah, ada kepentingan lah, ada kepentingan. Belum layak dinamakan dengan nama wahab. Boleh. Kemudian dari sudut penghayatan, makna wahab dalam kehidupan manusia. Penghayatan dari sudut makna wahab dalam kehidupan manusia. Jadi kepada manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang menghayati nama wahab ini, yang pertamanya kata ulama, dia mengetahui bahawa tidak ada yang memberi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman dengan nama Al-Wahhab ini, ketika dia meneliti, menghayati makna Al-Wahhab ini, dia mengetahui Wahhab ni maksudnya yang memberi. Dalam kehidupan ini tidak ada yang memberi kecuali Allah. Jadi bila disebut nama Wahhab, maka menambahkan keyakinan dan kekuatan dalam hatinya. Dia tidak perlu bergantung kepada sesiapa pun dalam kehidupannya. Hanya hatinya itu hanya kepada Allah. Itu kekuatan hamba yang bergantung, yang beriman ataupun yang menghayati makna Wahhab dalam Al-Wahhab dalam kehidupannya. Maka kalau dia ada satu masalah, dia meminta kepada Allah dengan permintaan yang sangat kuat. Maksudnya betul-betul bergantung kepada Allah. Dan dia sentiasa menunggu kurniaan daripada Allah. Kerana dia yakin Allah Ta'ala yang maha memberi. Maka dia tidak risau dengan, kalau kata ulama, hamba Allah yang beriman dengan nama Al-Wahhab, dia hatinya bergantung penuh kepada Allah. Jasadnya itu berinteraksi dengan manusia. Ketika dia meminta sesuatu, pertolongan daripada manusia, itu bukan kerana dia bergantung kepada manusia tersebut. Tapi dia sekadar menzahirkan asbab meminta pertolongan daripada manusia, kerana boleh jadi datangnya bantuan Allah daripada orang itu. Datangnya bantuan Allah daripada orang. Tapi kalau manusia itu tidak membantu dia, maka dia tidak kecewa dengan manusia itu, kerana dia tahu manusia itu hanya asbab ataupun hanya laluan saja untuk dapat bantuan. Boleh jadi ketika dia minta kepada manusia A tak mampu buat, maka tidak ada kekecewaan dalam hatinya, kerana dia tahu memang daripada awal A itu tidak mampu memberi. Tapi dia terus meminta. Hamba Allah ini terus meminta kepada B. Tujuan dia minta kepada B bukan dia bergantung kepada manusia, tapi sekadar menzahirkan asbab untuk meminta. Yang mana Allah Ta'ala boleh memberi tanpa kita minta. Tapi sebagai manusia, kita meminta kerana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mengerjakan asbab, dalam melakukan asbab. Macam corona baru ni lah kan, orang yang beriman dengan Allah, kita mengambil asbab kerana di situlah Allah Ta'ala letakkan hikmahnya kan. Allah letakkan sunnatullahnya. Maka dia pergi kepada doktor bukan kerana dia tidak percaya kepada keagungan ataupun kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi kerana menzahirkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurnalah kemanusiaan dia. Sempurna kemanusiaan dia. Dan tidak dia kecewa atau marah dengan manusia kalau manusia tidak mampu menunaikan apa yang diharapkan. Kerana di situlah dia tahu kelemahan manusia lain. Sebagaimana dia lemah, dia tahu manusia lain juga lemah. Tapi dia menghargai manusia lain kerana di situlah tempat Allah Ta'ala menzahirkan hikmah. Boleh. Kemudian kata para ulama, orang yang sentiasa menghayati Al-Wahhab dalam hidupnya, maka dia tidak akan terperangkap di celahan asbab. Ada satu kisah ulama nak mentarbiyah orang. Jadi ada seorang awam tu, seorang lelaki bertanya kepada seorang ulama. Tak silap saya, Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Jadi lelaki ni kata, wahai Tuan Syekh, daripada mana kamu makan? Rezeki kamu daripada mana? Lelaki ni bertanya dengan soalan begitu, maka Syekh ni kata, rezeki aku dari Allah. Oh, memanglah rezeki tu daripada Allah. Tapi rezeki tu daripada mana? Dapat daripada mana? Jadi Syekh ni kata, daripada Allah lah. Jadi lelaki ni nak dengar Syekh tu kata, soalan lelaki ni kata, maksudnya Syekh ni kau dapat rezeki ni dengan kerja ke apa? Maksudnya lelaki tu nak paksa Syekh tu jawab pekerjaan tu.
Jadi Syekh ni tahu lelaki ni nak melihat asbab yang ada pada diri Syekh ni. Tapi Syekh ni tidak mahu orang ini terperangkap di sekitar asbab tu. Jadi Syekh tetap juga kata, aku dapat rezeki daripada Allah. Jadi kecewalah lelaki ni kata, susahlah nak cakap dengan Syekh ni. Cakap macam ni, susahlah nak cakap dengan Syekh ni. Jadi Syekh dia kata, memanglah susah kalau orang tidak berinteraksi dengan Allah. Tujuan Syekh tu cakap begitu kerana ingin mengeluarkan daripada kepala kita supaya apa pun asbab, itu semua asbab. Tak perlu fikir tentang daripada mana rezeki datang, asalkan tubuh ni bekerja mengikut perintah Allah. Begitulah maksud Syekh ni untuk sampaikan. Jadi orang yang sentiasa berinteraksi dengan Al-Wahhab, dia tidak akan terperangkap dengan asbab. Dia melakukan asbab kerana itu perintah Al-Wahhab. Kan? Allah Ta'ala nak memberi, tapi dia memberi kepada orang yang bekerja ataupun orang yang berusaha. Jadi berusaha dan bekerja tu bukan kerana di situ memang pasti Allah Ta'ala memberi. Tidak. Cuma menzahirkan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia percaya Allah Ta'ala boleh beri tanpa dia bekerja. Tapi dia tak mahu begitu kerana Allah Ta'ala telah perintahkan. Bekerjalah kan. Bekerjalah dalam ayat Quran tu. Hatta Nabi SAW pun melakukan pekerjaan kerana menzahirkan perintah Allah ke atas dirinya. Kan. Jadi jangan kita kata orang yang bekerja tu, maksudnya jangan kita hujah ataupun menghujum atau menghukum orang yang bekerja tu kurang tawakal. Jangan begitu. Kerana boleh jadi dia bekerja kerana melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita nasihatkan adalah janganlah disebabkan bekerja tu kita menganggap rezeki kita hanya daripada pekerjaan tersebut. Bila kita tidak bekerja, hilang punca pendapatan kita. Itu perkara tu tak boleh kita letak dalam kepala kita kerana kerja itu sekadar asbab. Kita bekerja pun kerana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita lakukan dalam kehidupan kita menzahirkan tempat di ruang mana Allah ingin memberikan kepada kita dengan kita lakukan pekerjaan-pekerjaan ini, kan? Kita tak boleh duduk diam kerana Allah Ta'ala perintahkan untuk bekerja. Orang yang meyakini Allah Ta'ala Maha memberi, maksudnya dari sudut rezekinya, makin kuat dia bekerja. Bukan dia duduk diam. Kerana Allah Ta'ala memang melaksanakan sunatullahnya begitu. Maka kita sebagai hamba, ikutlah saja apa yang Allah Ta'ala lakukan. Jadi para masyayikh kita tu, guru-guru kita tu, sentiasa menzahirkan kerja. Cuma kerjanya tidaklah semacam kerja kita kan. Ada kerjanya dari sudut menulis kitab. Syekh, kau tak kerja cari makan ke? Tak kerja cari duit ke? Ni tengah cari duit lah ni, tulis kitab kan. Tapi tulis kitab tak jual pun, nanti Allah Ta'ala lalukanlah laluan-laluan bagaimana kitab ni sampai kepada orang lain. Ada seorang murid tu datang pada syekh dia, saya tak cukup belanja makan. Jadi syekh tu kata, pergi tuntut ilmu, ambil kitab ni pergi mengaji. Murid tu pening lah, macam mana pula mengaji boleh dapat makan pula, boleh dapat duit pula, boleh dapat makan, dapat belanja pula. Syekh, boleh dapat ke syekh? Kau ambil kitab, kau pergi mengaji dululah, kata syekh tu. Jadi dia pun taat lah, ambil kitab, mengaji. Mengaji pun pening-pening, tak faham itu. Habis mengaji, tiba-tiba ada orang ajak makan. Baru dia percaya cakap syekh dia. Maksudnya, kadang-kadang asbab yang kita lakukan tu, di luar kebiasaan orang lain dapat duit ataupun dapat harta, dapat pemberian. Yang kita lakukan, jalan yang kita pilih mungkin tak sama jalan orang lain pilih untuk dapat duit. Tapi jalan yang kita lalu itulah jalan untuk kita dapat duit. Faham tak saya berbelit-belit tu kan? Jadi maksudnya asbab itu boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Tapi yang memberi tetap satu kan. Jadi Allah Ta'ala memberi bukan kerana asbab tersebut. Allah Ta'ala memberi kerana dia nak memberi. Tapi sunnatullahnya adalah bekerja untuk dapatkan sesuatu. Tapi hati tidak bergantung kepada pekerjaan tersebut. Hati bergantung kepada Allah. Sebab tu ulama kita kata, kalau tak dapat jalan A untuk dapat sesuatu, pekerjaan ataupun hasil, maka cubalah jalan B. Kalau tak dapat jalan B, cubalah jalan C. Sampai bila Syekh? Sampai Allah Ta'ala bagilah ikut jalan mana-mana yang kita lalu. Begitu. Dari sudut asbabnya. Kemudian kepada hamba Allah juga yang menghayati makna Al-Wahhab, dia bekerja, dia menzahirkan dalam kehidupan dia asbab kebaikan bagi orang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada manusia tanpa inginkan pulangan, maka hamba Allah yang menjiwai makna Al-Wahhab dalam kehidupannya juga ingin menzahirkan menjadi asbab kebaikan bagi orang lain kerana dia akan dapat kebaikan daripada Allah.
hamba Allah yang menjadi Al-Wahhab, dia memberi kerana inginkan keredaan Allah. Kalau Allah Ta'ala memberi, tak inginkan pulangan daripada sesiapa pun ataupun daripada apa pun. Tapi hamba Allah yang menjadi makna Al-Wahhab, dia memberi kerana inginkan redha Allah. Itu dapat makna Al-Wahhab dalam diri dia. Maka buatlah kerana Allah dalam apa pun perbuatan yang kita lakukan, kerana itu juga kebaikan untuk diri kita. Jadi sebaik-baik perbuatan yang kita lakukan adalah memberi kebaikan kepada orang lain. Saya ingat kalam guru saya Syekh Mukhlis, Raja Ahmad Mukhlis hafizallahu taala, dalam satu ungkapan dia sebut, kita ini diciptakan oleh Allah untuk dijadikan sebagai kebaikan kepada orang lain, yang mana kebaikan kita kepada orang lain itu juga kebaikan kepada diri kita, kan? Bila kita dapat membuat orang lain tersenyum, kita juga akan turut tersenyum. Jarang orang tengok muka dia tersenyum, jarang. Dia hanya biasanya orang akan melihat orang lain tersenyum. Kerana dia buat orang lain tersenyum, dia pun mampu tersenyum. Itu keistimewaan penciptaan manusia ni. Kemudian daripada kelebihan seorang hamba yang menjiwai makna Al-Wahhab, kata ulama, dia tidak takut dicengkam dengan miskin. Kerana dia tahu Tuhannya yang maha memberi. Yang memberi tidak mahukan pulangan dan terus memberi. Al-Wahhab tu kan banyak memberi, maka dia tidak takut miskin. Dia tahu kalau dia pernah kaya, tiba-tiba dia jatuh miskin ataupun kehilangan, dia tahu dia boleh jadi kaya semula kerana Tuhannya yang memberi dulu adalah Tuhan yang sama juga ketika mengambil hartanya tu. Dan Tuhan tu boleh bagi semula kepada dia. Cumanya mungkin itu ujian bagi hatinya supaya bergantung terus kepada Allah. Maka kalau kita ada kehilangan sesuatu, kita harap Allah tidak uji kita begitulah, kan. Kalau diuji dengan kehilangan, maka kita percaya Allah Ta'ala boleh ganti semula. Boleh. Kemudian 1 minit, ya. Di antara kelebihan mengamalkan zikir, di sini disebutkan zikir Al-Wahhab. Bagi orang yang biasa mengamalkan zikir Al-Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, ataupun Al-Wahhab, 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 insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kepada dia kekayaan dan memberi kepadanya kemudahan dalam setiap urusannya, dan sentiasa akan membantunya dalam urusan mengingati Allah. Maksudnya menjauhi daripada lalai. Bagi orang yang sentiasa melazimi Al-Wahhab, susah untuk dia lalai lah. Maksudnya sentiasa akan membantu dia untuk ingat Allah SWT. Dan di sini ada sebut khusus lah, bagi siapa yang mengamalkan Al-Wahhab dalam solat duhanya, pada sujudnya, insya-Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya. Jadi memang ada saranan ulama dalam sujud waktu kita solat duha, sujud yang terakhir lah kebiasaannya, kita bacalah zikir Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memudahkan dan memberi keberkatan dalam urusan rezekinya, keadaannya dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada disebutkan, dikongsikan untuk diamalkan ayat surah Ali Imran ayat 8. Surah Ali Imran ayat 8. Surah Ali Imran ayat 8. Dibaca 7 kali setelah solat fardu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setelah solat dibaca sebanyak 7 kali. InsyaAllah Ta'ala akan mudahkan urusannya pada setiap hari. InsyaAllah. Begitulah perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan kongsikan nama yang ke-18. Yang ini Ar-Razzaq. Ini pun menarik juga. Ar-Razzaq. Kerana nama Ar-Razzaq ini sentiasa dekat dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan kongsikan esok. Jadi sekadar itu perkongsian untuk kapsul 15 minit Asmaul Husna hari ini. Panjang umur kita akan jumpa lagi insya-Allah. Mana salah silap saya minta maaf. Kita doa pada Allah SWT, moga Allah Taala bagi keberkatan waktu pada kita dan kesihatan pada kita untuk kita teruskan majlis ini sehingga habis 99 nama, dan moga Allah Taala bantu kita juga dalam kehidupan kita untuk menghayati nama-namanya agar kita sentiasa mengingati dia dan berinteraksi dengannya insya-Allah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.